Nama seorang bekas staf sarjan, Muid Ahmad, tidaklah begitu asing di kalangan anggota grup gerak khas GGK, terutamanya generasi awal pasukan tersebut. Ini kerana namanya sering menjadi sebutan, manakala semangat keperwiraannya kerap menjadi inspirasi kepada komando baru dalam pasukan itu. Walaupun ketika menjadi anggota Regimen Gerak Khas Malaysia RGKM dahulu, masanya lebih banyak dihabiskan sebagai anggota tumpangan di Regimen Khas Perisikan Tempur RKPT, namun kehebatannya menewaskan musuh dalam operasi tetap mengharumkan nama pasukan tersebut. Semasa berkhidmat, beliau pernah terlibat dalam 3 pertempuran, iaitu dengan pasukan gerila Rakyat Sarawak PGRS pada tahun 1973, Parti Komunis Malaya PKM di Kampung Karak Setia Karak pada 9 Disember 1974 dan di Sungai Cetang, Raub Pahang pada tahun 1976. Namun operasi yang begitu sinonim dengan namanya ialah kejayaan membunuh musuh di Sungai Cetang. Operasi itu bermula dengan penyamaran Muid dengan 4 anggota RKPT yang lain sebagai juru ukur selepas menerima maklumat daripada anggota polis cawangan khas SP bahawa musuh disyaki berada di sekitar Sungai Cetang. Hasil dari tinjauan tersebut, saya mengesyaki ada kegiatan pengganas di situ dan mengesyorkan kepada pihak SB agar menangkap seorang penoreh getah berbangsa Cina yang tinggal bersendirian di sebuah rumah. Beliau menyertai Regimen Gerak Khas Malaysia pada 21 September 1971 selepas 6 tahun berkhidmat dalam Regimen Ranger Diraja. Selepas ditangkap dan disoal siasat, lelaki itu mengaku bahawa dia ada menolong musuh. Memandangkan dia sedia bekerjasama, maka lelaki itu telah dijadikan umpan untuk menarik pengganas keluar dari tempat persembunyian mereka. Untuk mengelakkan musuh tahu strategi tersebut, penoreh getah yang menjadi tali barut pengganas tersebut telah diarahkan menyediakan segala keperluan yang diminta pengganas komunis seperti biasa. Selepas 2-3 kali permintaan itu dipenuhi, barulah pasukan Muid yang diketuai oleh Kapten Ahmad Rashid bersedia untuk melakukan serang hendap ke atas musuh di bawah Ops Murai. Namun, misi khas itu bukanlah untuk membunuh, sebaliknya menangkap pengganas komunis terbabit di rumah lelaki berkenaan. Turut serta dalam operasi itu ialah Kopral Ghazali, Lance Kopral Abdul Kadir, Lance Kopral Kamarul Arifin dan seorang bekas pengganas komunis yang telah menyerah diri dan berperanan sebagai ejen kerajaan. Seperti yang dirancang, kira-kira pukul 2 pagi, 4 Ogos 1976, mereka tiba di tepi jalan raya Bentong Raub, tidak jauh dari rumah penoreh tersebut. Dalam kegelapan awal pagi itu, mereka melalui kawasan kebun getah menuju ke rumah penoreh terbabit yang jaraknya kira-kira 1 kilometer dari jalan raya dengan berhati-hati. Harapan mereka, pergerakan dalam kegelapan akan dapat memelihara kerahsiaan operasi tersebut supaya ia tidak gagal. Kami diberitahu musuh akan mengambil bekalan makanan di rumah penoreh tersebut pada sebelah tengah hari itu. Jadi dengan pergi awal, banyak persediaan yang boleh kami lakukan, katanya. Oleh kerana yakin operasi tersebut dapat diselesaikan pada hari itu juga, maka mereka tidak membawa bekalan yang banyak. Sebaliknya mereka hanya membawa sedikit ketupat dan rendang sebagai pengalas perut. Sebaik tiba, mereka terus membuat persiapan yang perlu, termasuk meninjau bahagian rumah yang boleh menjadi tempat persembunyian menjelang kemunculan musuh. Selepas Ahmad membuat perkiraan keadaan dan mengatur kedudukan, mereka mula menanti kemunculan musuh dengan penuh debar. Apabila mentari semakin tinggi, debaran mereka semakin memuncak hinggalah menjelang tengah hari. Namun, selepas beberapa ketika musuh tidak juga muncul dan ini sedikit sebanyak mula meresahkan mereka, termasuk Muid sendiri. Mereka juga bimbang kalau kehadiran mereka telah dihidu musuh, seterusnya akan menyebabkan mereka pulang dalam keadaan hampa. Terlintas juga di fikiran kemungkinan penoreh getah yang menjadi umpan mereka telah membocorkan rancangan tersebut kepada musuh. Keresahan mereka berlarutan hingga ke malam apabila musuh tidak juga muncul. Memburukkan keadaan ialah mereka tidak membawa bekalan makanan tambahan dan bekalan yang ada hanya boleh digunakan pada hari itu sahaja. Semasa menunggu itu, rasa gelisah sentiasa ada. Takut musuh muncul dalam keadaan kami tidak bersedia. Disebabkan itu jugalah kami sukar untuk tidur walaupun sekejap.
Selepas 2 hari musuh tidak muncul, Ahmad telah menghubungi Markas Brigade Keempat Infanteri untuk meminta kebenaran balik ke pasukan dan menangguhkan operasi. Namun perhubungan itu tidak berjaya dan menyebabkan mereka terpaksa menyambung penantian di rumah tersebut. Hinggalah pada kira-kira pukul 12.30 tengah hari, Jumaat, 6 Ogos 1976. Apabila lelaki yang dijadikan umpan tersebut datang mengetuk pintu bilik tempat persembunyian Mu'id dan 3 rakannya yang lain. Dia kemudiannya memberitahu Mu'id bahawa 2 orang pengganas sedang dalam perjalanan menuju ke situ. Mendengar hal tersebut, Mu'id lantas mengetuk dinding bilik ketuanya dan memberitahunya agar bersedia. Saya tidak menyangka bahawa beliau boleh tersalah anggap isyarat saya dan menyangka yang akan datang ialah orang awam biasa yang datang untuk mencari durian. Kerana kebetulan ketika itu musim durian, ujar beliau. Menurut Mu'id, tidak lama selepas itu, beliau mendapati 2 orang pengganas telah berada di depan rumah dan penoreh tersebut terus mengajaknya masuk untuk mengambil barangan yang dipesan mereka. Pada masa yang sama, salah seorang pengganas bertanya kepadanya dalam bahasa Cina sama ada wang yang diberikan cukup atau tidak. Lelaki tersebut memberitahu ia masih berbaki RM1.30 sambil meminta kedua-dua mereka menunggunya di meja sambil dia mengambil wang tersebut. Ketika berjalan menuju ke bilik tidurnya untuk mengambil wang tersebut, dia telah diekori oleh salah seorang pengganas. Kebetulan Mu'id berada di dalam bilik tidur itu dan apabila mendengar sahaja pergerakan mereka berdua ke arahnya, beliau lantas bersedia di sebalik pintu. Sebaik sahaja pengganas itu memasuki bilik, saya terus mengacukan senjata M16 yang telah siap dicekah ke arahnya. Kemudian saya menyergah, "Lu jangan lari, angkat tangan," kata Mu'id. Mungkin terperanjat dengan tindakan tersebut, tanpa diduga pengganas terbabit terus merentap muncung senjata Mu'id ke bawah. Dan seterusnya berlakulah pergelutan. Memandangkan musuh tidak mematuhi arahannya di samping tidak mempunyai pilihan lain, Mu'id akhirnya terpaksa melepaskan satu tembakan semburan dari jarak dekat. Sebaik sahaja musuh berjaya dijatuhkan. "Saya lihat dia rebah dan menemui ajal di situ juga," katanya. Serentak dengan itu juga, ketuanya Ahmad yang pernah beberapa kali bertempur sebelum itu dan dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB pada tahun 1975, turut bertindak. Selepas menendang pintu bilik persembunyiannya, beliau terus melepaskan tembakan ke arah seorang lagi pengganas yang berada dekat pintu dapur. Tembakan Ahmad telah mengenai kaki musuh, manakala tembakan saya yang menyusur beberapa saat selepas itu tepat mengenai kepala musuh dan berjaya membunuhnya, kata Mu'id. Pemeriksaan ke atas mayat kedua-dua musuh yang dilakukan selepas itu mendapati setiap mereka memiliki sepucuk pistol yang diselitkan di pinggang masing-masing. Walaupun senjata tersebut dalam keadaan berbungkus, tetapi ia telah siap dicekah. Maknanya ia boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Mayat-mayat tersebut serta penoreh getah yang membantu mereka kemudiannya dibawa ke kem tentera di Bentong sebelum diserahkan kepada SB. Ekoran kejayaan tersebut, anak kelahiran kampung pulau Durian Tunggal Melaka ini, telah dianugerahkan pingat PGB oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, iaitu almarhum Sultan Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim pada Julai 1976. Pada tahun 1979, Mu'id meninggalkan RKPT dan ditukarkan ke Pusat Latihan Peperangan Khas sebagai jurulatih kursus asas komando. Dan pada 7 Oktober 1986, beliau bersara daripada tentera dengan pasukan terakhirnya ialah Regimen 22 Komando di Kuala Kubu Baru.